gelombang senyap di Kelia. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, telah diubah sepenuhnya, bukan oleh teknologi atau dasar baru, tetapi oleh sekumpulan pelancong yang tidak pernah meninggikan suara walau sekali. Dahulu, apabila saya keluar negara, soalan yang sering saya terima hanyalah sepintas lalu, dari mana? Tetapi sejak kebelakangan ini, soalan itu berubah. Ia diucapkan dengan mata yang bersinar. Anda orang Malaysia kan? Setiap kali mendengarnya, saya dapat merasakan sesuatu sedang bergerak secara senyap di bawah permukaan bumi. Suatu pagi buta, pengurus operasi Kelia, Encik Amir, menelpon saya dengan suara yang bergetar. Dia tidak bercakap tentang kemalangan atau ancaman keselamatan. Dia bercakap tentang satu standar baru yang sedang lahir dari sekumpulan penumpang insan-insan yang membuat persiapan rapi, menghormati orang lain dan tidak menyusahkan sesiapa pun walau sesaat. Saya fikir ia hanya soal adab, sehinggalah saya menyaksikan bagaimana sikap bertimbang rasa yang kecil mampu mengubah haluan dunia. Saya meletakkan telefon, terdiam lebih lama daripada yang sepatutnya. Suara Encik Amir, pengurus operasi di Kelia, masih terngiang-ngiang di telinga saya, seperti gema dari sebuah terowong yang panjang. Dia seorang yang sangat tenang. Walaupun seluruh sistem paparan di lapangan terbang itu terpadam, dia masih mampu mengawal keadaan dengan wajah yang damai, seolah-olah dia tahu bahawa panik adalah bahan api yang membakar segalanya lebih cepat daripada insiden sebenar. Tetapi pagi itu, dia tidak tenang. Dia mengucapkan satu ayat yang serta-merta membuatkan kopi di tangan saya menjadi sejuk. Boleh datang ke Kelia? Saya mahu Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Sebagai seorang wartawan, saya sudah biasa dengan jemputan seperti ini. Selalunya, ia bermakna ada berita besar atau sesuatu yang mereka tidak mahu terlepas kepada umum. Tetapi kali ini, ia aneh. Dia tidak berdolak-dalik untuk menutup sesuatu, tidak juga mendesak untuk memaksa saya. Dia hanya kedengaran seperti seseorang yang tidak pasti bagaimana untuk menamakan apa yang dilihatnya. Encik Amir, apa yang berlaku? Saya bertanya lagi, walaupun saya menjangkakan jawaban yang sama. Hening seketika di hujung talian. Kemudian dia bercakap perlahan-lahan, seolah-olah meletakkan setiap perkataan di atas meja dengan cermat. Ia bukan kemalangan, bukan kesilapan sistem, dan bukan isu keselamatan seperti yang Anda fikirkan. Dia berhenti, menarik nafas dalam. Ia adalah tentang tingkah laku sekumpulan penumpang yang membuatkan kami, terpaksa bertanya pada diri sendiri, adakah kami bekerja cukup pantas dan cukup prihatin? Saya tergelak kecil tanpa sengaja. Ia kedengaran lebih seperti mukadimah untuk sebuah esei sosial berbanding berita lapangan terbang. Penumpang mengubah sistem lapangan terbang? Adakah Anda cuba beritahu saya bahawa pelancong telah menyebabkan KLIA terpaksa mengubah cara kerjanya? Ya, jawabnya. Lebih pantas kali ini. Dan bukan kami sahaja yang merasakannya. Kaki tangan kaunter, pegawai keselamatan, anak kapal, kedai bebas cukai. Semua orang bercakap perkara yang sama. Ada sesuatu yang berubah apabila kumpulan itu tiba. Saya mula memikirkan kemungkinan yang tersembunyi di sebalik perkataan sesuatu. Mungkin kumpulan VVIP yang memerlukan protokol khas, atau rombongan pelancongan yang terurus rapi, atau mungkin agensi kerajaan dengan langkah-langkah keselamatan yang ketat. Tetapi apa yang dikatakannya adalah sebaliknya. Mereka tidak meminta sebarang keistimewaan, tidak menuntut apa-apa tambahan. Sebaliknya, mereka membuat kami rasa, kami tidak sepatutnya menyusahkan mereka. Ayat itu membuatkan saya terdiam. Di negara ini, ungkapan tak nak susahkan adalah ayat yang sering diucapkan oleh rakyat Malaysia sehingga ia menjadi seperti udara. Tetapi dalam dunia lapangan terbang di mana semua orang tergesa-gesa, tertekan, dan merasakan mereka punya alasan yang cukup untuk menuntut ayat seperti itu sangat jarang ditemui. Sangat jarang sehingga kan jika ia didengari dari mulut seorang penumpang, ia akan melekat di hati kaki tangan untuk masa yang lama. Saya mahu Anda datang awal sedikit, sambung Encik Amir. Pukul 5.30 pagi esok. Waktu itu kita akan nampak paling jelas. Saya akan bawa Anda ke satu tempat di mana Anda boleh lihat semuanya. Dan Anda akan faham mengapa saya menelpon. Saya bersetuju, walaupun fikiran saya penuh dengan persoalan. Sebaik sahaja meletakkan telefon, saya tahu saya tidak boleh duduk diam. Saya sepatutnya berehat dan menunggu pagi esok seperti yang dijanjikan. Tetapi sifat ingin tahu seorang wartawan bukanlah suis yang mudah dipadamkan. Saya terus menahan teksi ke Kelia. Kuala Lumpur pada waktu itu belum lagi panas terik. Cahaya matahari masih lembut, tetapi dada saya terasa bahang seolah-olah ada sesuatu yang mengejar,
Kereta meluncur laju di lebuh raya yang luas menuju ke lapangan terbang, seakan-akan membawa saya ke sebuah bandar lain, sebuah bandar yang beroperasi tanpa henti, tidak pernah tutup, dan tidak pernah berhenti bernafas. Pemandu teksi itu memandang saya melalui cermin pandang belakang dari semasa ke semasa, seolah-olah menimbang sama ada mahu bertanya atau tidak. Sebelum akhirnya bersuara perlahan, ada berita apa-apa ke? Cek, dengar cerita pagi ini Clea lain macam sikit. Lain macam mana? Saya bertanya serta-merta. Dia mengangkat bahu. Saya pun tak tahu sangat, tapi rasa macam staf dia orang nampak bergegas. Bukan bergegas sebab marah, tapi macam bergegas sebab nak buat kerja jadi lebih baik. Tak macam hari-hari lain. Jawapan itu membuatkan jantung saya berdegup lebih kencang. Bergegas kerana mahu menjadi lebih baik adalah sangat berbeza daripada bergegas kerana takut dimarahi. Ia adalah ketergesaan yang lahir dari rasa hormat terhadap satu standard yang belum lagi diisytiharkan sebagai polisi, tetapi telah tertanam di hati para pekerja. Setibanya di balai pelepasan, saya melihat kesibukan biasa troli bagasi, kumpulan pelancong, pengumuman dalam pelbagai bahasa. Tetapi ada beberapa perkara yang kelihatan ganjil. Beberapa kaki tangan sedang menyusun barisan beratur agar lebih lurus. Papan tanda sementara dialihkan seolah-olah sedang menguji sesuatu. Pegawai keselamatan berbual pantas sambil menunjuk ke arah laluan pejalan kaki, seakan-akan sedang berlatih di tengah-tengah keadaan sebenar. Encik Amir sedang menunggu saya di satu kawasan yang tidak begitu sesak. Baju kemejanya yang kemas kelihatan sedikit renyuk, seperti orang yang tidak cukup rehat, tetapi matanya lebih tajam daripada biasa. Maaf kerana mengganggu Cik Nisha, katanya terlebih dahulu, seperti tipikal orang Malaysia yang tidak pandai meminta tolong, walaupun dialah yang menelefon saya. Tetapi saya rasa cerita ini patut disampaikan. Anda masih belum beritahu saya siapa mereka, saya merenungnya. Dia tersenyum nipis dan memberi isyarat agar saya mengikutinya. Saya sengaja tak beritahu, bukan sebab nak berahsia, tetapi sebab kalau saya beritahu, Anda akan terus membuat andaian. Anda akan fikir, oh, patutlah, sebab mereka dari kalangan itu. Tetapi apa yang berlaku ini bukan tentang stereotip. Ia sesuatu yang Anda perlu lihat dan rasai sendiri. Kami menaiki eskalator, melalui dewan luas yang memantulkan cahaya lampu di lantai berkilat seperti permukaan air. Encik Amir membawa saya ke satu titik di mana saya boleh melihat kawasan pemeriksaan pasport dan laluan ke balai ketibaan dengan pemandangan yang paling luas. Pagi esok, saya nak Anda berdiri di sini, katanya sambil menunjuk. Anda akan lihat penumpang dari beberapa penerbangan tiba serentak, dan Anda akan nampak perbezaannya. Bukan perbezaan yang menjerit, tetapi perbezaan yang membuatkan seluruh ruang ini terasa lebih ringan, seolah-olah ada seseorang yang telah menyelaraskan pernafasan bangunan ini. Saya mengikut arah jarinya dan ternampak perkara-perkara kecil yang sepatutnya tidak menyentuh hati sesiapa. Hanya seorang lelaki berhenti untuk memberi laluan kepada kerusi roda seorang warga emas. Hanya sekumpulan orang mengalihkan bagasi mereka ke tepi laluan. Hanya seseorang tersenyum kepada petugas yang wajahnya tegang kerana keletihan. Tetapi apabila ia berlaku serentak, di banyak tempat, oleh ramai orang, ia menjadi seperti alunan muzik yang perlahan-lahan diselaraskan menjadi satu harmoni. Encik Amir menyambung dengan nada yang paling serius pernah saya dengar darinya. Saya sudah bekerja di lapangan terbang ini hampir 20 tahun. Saya sudah lihat orang yang baik dan yang buruk. Tetapi apa yang mengejutkan saya kali ini ialah, ia tidak membuatkan sesiapa pun rasa tewas. Ia membuatkan semua orang mahu menjadi lebih baik, tanpa perlu dipaksa. Saya menelan liur. Satu perasaan aneh mula mengalir perlahan, seperti rasa sedikit malu bukan kerana melakukan kesalahan, tetapi kerana baru menyedari bahawa kita sebenarnya mampu melakukan jauh lebih baik. Esok, pastikan Anda sampai tepat pada masanya. Dia berpaling memandang saya, dan tolong saya satu perkara. Jangan terus menghakimi, jangan cari penjelasan dari kepala Anda. Biarkan sahaja visual itu menerangkan dirinya sendiri. Saya mengangguk, walaupun saya tahu malam ini saya tidak akan dapat tidur. Kerana jika apa yang dikatakannya itu benar, jika sikap bertimbang, rasa yang kecil dari sekumpulan orang mampu membuatkan sebuah lapangan terbang bertaraf dunia, mengubah sistemnya ini bermakna ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perjalanan sedang berlaku secara senyap. Dan saya akan menyaksikannya, bermula dari satu tempat yang dianggap oleh kebanyakan orang hanyalah sebagai satu laluan persinggahan. Saya pulang ke rumah malam itu,
dengan fikiran yang penuh dengan imej-imej yang belum lagi berlaku. Suara Encik Amir berlegar di fikiran saya seperti jarum jam yang berdetik lebih kuat daripada biasa. Jangan terus menghakimi. Biarkan visual itu menerangkan dirinya sendiri. Saya cuba mematuhi permintaannya, tetapi naluri wartawan membuatkan saya secara tidak sedar mencipta penjelasan awal. Saya terfikir tentang perkataan seperti disiplin, pengurusan yang cekap, lalu saya menghentikan diri sendiri. Kerana semua itu adalah label yang terlalu mudah untuk menutup cerita. Sedangkan Encik Amir telah menyatakan dengan jelas, perkara ini tidak bising, tidak keras. Ia ringan dan senyap, seperti hembusan nafas yang mengubah tekanan udara di seluruh bilik. Pukul 4.30 pagi, saya meninggalkan rumah dengan sebuah beg kecil dan buku nota yang terasa lebih berat daripada biasa. Kuala Lumpur pada waktu subuh mempunyai kesunyian yang jarang didengari oleh penduduk kota. Bunyi tayar kereta melintasi jalan yang sedikit basah, bunyi pendingin hawa dari kedai serbaneka, dan bunyi jantung saya sendiri yang berdegup sama kuat dengan amaran di dalam otak. Jangan terlalu banyak berfikir. Clea pada waktu itu kelihatan seperti seekor gergasi yang sentiasa terjaga sebelum manusia. Cahaya putih memantul di lantai yang berkilat, membuatkan segalanya kelihatan terapung. Saya bertemu dengan Encik Amir di tempat yang dijanjikan. Dia memegang 2 cawan kopi dan menghulurkan satu kepada saya tanpa berkata apa-apa, seolah-olah tahu bahawa kata-kata pada waktu itu tidak diperlukan. "Sudah bersedia?" tanyanya perlahan. Saya mengangguk dan mengikutinya naik ke tingkat yang memberikan pemandangan paling luas ke arah balai ketibaan, tempat yang sama ditunjukkannya semalam. Tetapi hari ini, ia terasa berbeza. Bukan kerana lebih ramai orang, tetapi kerana perasaan seperti sedang menonton sebuah pentas yang tirainya akan dibuka. Di bawah, penumpang dari beberapa penerbangan yang tiba dari bandar-bandar berbeza mendarat hampir serentak. Nama-nama negara muncul di skrin seperti mentol yang menyala satu persatu. Penumpang mula keluar seperti aliran sungai dari pelbagai cabang yang bertemu. Ada aliran yang deras, ada yang berlanggar, ada yang berpatah balik kerana sesat. Bunyi roda bagasi, perbualan, panggilan rakan, dan keluhan, semuanya adalah realiti lapangan terbang yang biasa. Encik Amir menunjuk ke arah salah satu pintu. "Lagi 3 minit," katanya, seperti seseorang yang mengagak rentak berdasarkan pengalaman, bukan jam. "Penerbangan dari Dubai yang anda akan lihat itu sedang mendarat." Saya merenung pintu itu, tidak tahu apa yang harus dijangkakan. Sehinggalah pengumuman kedengaran, nombor penerbangan, nama bandar asal, dan perkataan telah tiba yang membuatkan kebanyakan orang mengangkat muka sejenak sebelum kembali kepada urusan masing-masing. Pintu terbuka. Pada saat pertama, saya hampir tidak melihat perbezaannya kerana saya terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar. Saya mencari barisan yang tersusun rapi, saya mencari uniform, saya mencari ciri-ciri kumpulan pelancongan. Tetapi apa yang saya lihat adalah sesuatu yang jauh lebih kecil. Sangat kecil sehinggakan jika tidak diperhatikan dengan teliti ia akan kelihatan normal. Sekumpulan orang keluar dengan senyap. Mereka tidak berjalan lebih laju atau lebih perlahan daripada orang lain. Tetapi pergerakan mereka mempunyai satu irama yang tidak berlanggar. Seolah-olah semua orang tahu siapa di hadapan, siapa di belakang, dan tahu bahawa dengan memberi jarak 1 langkah, orang lain dapat bernafas. Mereka mengelak troli tanpa perlu diminta. Mereka tidak meletakkan bagasi di tengah laluan. Dan yang paling aneh, tiada siapa yang mendongak melihat sekeliling seperti orang yang tercari-cari arah. Orang yang sering sesat di lapangan terbang adalah orang yang matanya lebih laju daripada kakinya, memandang ke kiri dan ke kanan sehingga berjalan lambat dan berhenti di tengah jalan. Tetapi kumpulan ini berjalan seolah-olah mereka tahu arah tanpa perlu tergesa-gesa, seolah-olah ada peta di dalam kepala mereka, tetapi tidak menunjukkannya untuk kelihatan lebih bijak. Mereka cuma tidak mahu menyebabkan orang lain tersadung. Saya mula merasakan beratnya kata-kata Encik Amir semalam. Seluruh ruang itu terasa lebih ringan. Orang lain yang berjalan bercampur baur di sekeliling masih sama seperti biasa. Tetapi anehnya, apabila kumpulan ini lalu, perlanggaran-perlanggaran kecil antara penumpang kelihatan berkurangan, seolah-olah mereka adalah agen yang mengurangkan geseran di dalam keramaian. "Nampak?" bisik Encik Amir. Saya tidak menjawab kerana saya sedang melihat sesuatu yang membuatkan saya lebih meremang daripada cara mereka berjalan yang teratur. Mereka memandang mata para petugas. Bukan pandangan yang mencabar, bukan pandangan meminta bantuan, tetapi pandangan yang mengiktiraf bahawa orang di hadapan mereka adalah seorang manusia-manusia yang berdiri di situ setiap hari, letih, dan sering tidak diendahkan.
Mereka mengangguk perlahan, memberi isyarat hormat kepada beberapa orang, atau tersenyum kecil tanpa mengharapkan balasan. Itulah senyuman yang seolah-olah berkata, "Terima kasih atas kerja Anda." Saya fikir kesopanan adalah sesuatu yang boleh diajar. Tetapi rentak kesopanan mengetahui bila untuk menggunakannya, sebanyak mana, tidak terlalu banyak sehingga menjadi lakonan, dan tidak terlalu sedikit sehingga menjadi dingin, ia datang dari sesuatu yang lebih mendalam. Encik Amir menghulurkan tabletnya kepada saya. Di skrin terdapat peta pergerakan penumpang di dalam dewan. Laluan orang biasa kelihatan seperti benang yang berselirat salah jalan, berhenti, berundur, berpusing-pusing. Tetapi laluan kumpulan ini lebih lurus, lebih jelas, seperti garisan yang dilukis dengan tangan yang tidak bergetar. Mereka sudah membuat kajian, katanya. Bukan untuk menunjuk pandai, tetapi supaya tidak menjadi beban. Saya memandang ke bawah sekali lagi dan mula melihat butiran yang mengesahkan kata-katanya. Seorang lelaki mengeluarkan sekeping kertas kecil. Melihatnya sekilas, bukan kertas besar yang dibuka di tengah jalan, tetapi kertas yang sudah dilipat dan hanya dilihat di sisi badan. Seorang lagi menunjuk papan tanda kepada rakannya tanpa mengeluarkan suara. Seorang lagi berhenti untuk memberi laluan kepada sebuah keluarga dari negara lain, walaupun dia sendiri sedang bergerak lancar. Semua ini adalah tentang memberi laluan dalam erti kata yang lebih luas daripada sekadar laluan pejalan kaki. Memberi laluan kepada orang lain, memberi laluan kepada sistem, memberi laluan kepada ketenangan. Saya teringat kembali perkataan bertimbang rasa. Kali ini, ia bukan lagi perkataan indah di dalam kamus. Ia adalah satu mekanisme yang benar-benar berfungsi, seperti skru kecil yang mengunci sebuah jentera besar agar kurang bergegap. Encik Amir membawa saya turun lebih dekat untuk melihat dari aras tanah. Bau minyak wangi dan kopi dari kedai berdekatan bercampur dengan udara sejuk dari pendingin hawa. Penumpang terus lalu lalang di hadapan kami, sehinggalah kumpulan itu berjalan melepasi saya. Buat pertama kalinya, saya mendengar perbualan mereka. Ia bukan suara yang terlalu perlahan sehingga tidak wujud, tetapi suara yang memilih tahap yang sesuai, seolah-olah mereka tahu bahawa ruang awam bukanlah ruang tamu mereka sendiri. Dan setiap perkataan yang terlalu kuat adalah seperti meletakkan privasi kita di atas ruang awam orang lain. Tiba-tiba saya faham apa yang membuatkan orang lain ingin bertanya, "Adakah Anda dari Dubai?" Ia bukan kerana bendera, bukan kerana rupa paras. Ia adalah kerana perasaan selamat yang timbul apabila berada berdekatan dengan orang yang secara semula jadi memikirkan orang lain sebelum diri sendiri. Encik Amir berhenti berjalan dan memandang saya. "Ini baru balai ketibaan," katanya dengan suara yang lebih tegas. "Jika Anda fikir ini sudah aneh, Anda patut dengar cerita dari anak kapal tentang apa yang berlaku di dalam pesawat. Anda akan tahu mengapa saya katakan ia bermula sebelum pesawat mendarat lagi." Saya memerhatikan kumpulan penumpang itu dari belakang sehingga mereka hilang di laluan pejalan kaki yang menuju ke kesibukan lain di bandar. Tetapi di dalam kepala saya, segalanya menjadi senyap yang aneh. Seolah-olah seseorang telah merendahkan kelantangan suara di dalam hati saya satu tahap. Dan pada saat itu, saya tahu bahawa cerita ini bukan sahaja tentang perjalanan sekumpulan orang. Ia adalah tentang satu persoalan yang lebih mendalam. Jika sikap bertimbang rasa mampu memperbaiki sebuah sistem yang besar, apa yang boleh kita semua lakukan? Hanya dengan tidak menambah beban kepada satu sama lain, walau hanya selangkah. Kami melangkah melalui pintu bertanda crew only, dengan pas akses Encik Amir. Segala-galanya di dalam menjadi senyap serta merta, seolah-olah kami telah berjalan keluar dari pasar yang sibuk ke belakang pentas yang tiada tepukan, hanya bunyi tapak kasut di lantai dan bunyi sistem pendingin hawa yang bekerja secara konsisten. Laluan itu panjang dan lebih sempit daripada dewan penumpang, tetapi lebih bersih sehingga saya dapat menghidu bau samar cecair pembasmi kuman bercampur dengan bau teh suam dari bilik rehat anak kapal. "Anda akan mendengarnya dari orang yang melihat segalanya dari saat pintu pesawat dibuka," kata Encik Amir sambil berjalan. "Dan yang penting, dia bukan sahaja melihat penumpang. Dia melihat kesannya terhadap kerja seluruh pasukan." Pintu bilik rehat anak kapal terbuka dengan senyap. Saya melihat seorang wanita berdiri sebaik sahaja kami melangkah masuk. Dia memakai uniform ungu kelabu Malaysia Airlines, topinya di tangan. Matanya tajam dan kelihatan letih seperti orang yang baru turun dari penerbangan yang panjang, tetapi posturnya masih tegak dan profesional. "Puan Nisha, kan?" tanyanya dengan suara yang sopan. "Saya Maisarah, ketua pramugari." Dia menghulurkan tangannya.
Saya menyambutnya dan merasakan kehangatan tapak tangannya, bukan kehangatan yang selesa, tetapi kehangatan seseorang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami duduk berhampiran tingkap yang menghadap ke landasan parkir pesawat. Cahaya pagi mula menyinari hujung sayap pesawat, menjadikannya keemasan. Puan Maisarah minum seteguk air, kemudian mula bercerita seperti seseorang yang telah lama menyimpan kisah ini di dalam dada. Saya sudah bekerja hampir 13 tahun. Saya sudah jumpa pelbagai jenis penumpang. Setiap negara ada perangai yang berbeza, tetapi kebanyakannya tidak cukup berbeza untuk mengubah dunia kami. Dia berhenti sejenak dan memandang tepat ke arah saya. Sehinggalah saya bertemu kumpulan ini. Saya mendengar dengan teliti. Encik Amir duduk di sebelahnya, seperti seseorang yang tidak mahu mengganggu walau sepatah kata. Ia bermula sejak proses menaiki pesawat, kata Puan Maisarah. Biasanya, waktu boarding adalah waktu paling penat bagi anak kapal. Bukan sebab banyak berjalan, tetapi sebab ia adalah tentang menguruskan ketidaksediaan ramai orang. Dia tersenyum nipis, memahami realiti pahit kerja perkhidmatan. Ada yang berdiri di tengah laluan sebab tak jumpa nombor tempat duduk. Ada yang cuba masukkan beg, tarik keluar, masukkan balik, sampai barisan di belakang terhenti. Ada yang bertanya soalan yang sama berulang kali walaupun papan tanda sudah jelas. Semua ini membuatkan masa boarding meregang seperti getah. Dia mengetuk meja dengan jarinya. 1 penerbangan, lebih 200 penumpang. Kadang-kadang ambil masa setengah jam untuk semua orang duduk. Dan setiap minit yang lambat itu terkumpul menjadi tekanan bagi pasukan saya. Saya mengangguk kerana saya pernah melihatnya sebagai penumpang dan sebagai wartawan yang memerhati orang sehingga menjadi tabiat. Tetapi hari itu, sambungnya dengan nada suara yang berubah, saya lihat sekumpulan orang naik bersama. Mereka tidak berbaris macam askar, tidak kaku, tidak menunjuk-nunjuk disiplin kepada sesiapa. Tetapi mereka seolah-olah memahami rentak masing-masing. Puan Maisarah mengangkat tangannya untuk membuat isyarat. Mereka keluarkan pas masuk dengan cepat tanpa perlu menyelongkar. Mereka sudah tahu nombor tempat duduk, jadi tidak berhenti di tengah jalan. Dan yang paling mengejutkan saya ialah semasa menyimpan bagasi. Mereka tidak bergaduh dengan kompartmen simpanan. Mereka berbincang dengannya. Saya tergelak kecil. Berbincang dengannya, dia turut tergelak. Ya, seolah-olah mereka melihat ruang itu dan menyusun beg supaya muat dengan sempurna. Gerakkan sedikit sahaja, terus masuk. Macam main jigsaw, tetapi dilakukan dengan sangat sopan. Tidak menghentak, tidak menolak barang orang lain. Ada yang siap tolong angkatkan beg warga emas tanpa perlu kami minta. Dia berhenti seketika, lalu berkata perlahan. Ia membuatkan laluan itu lapang dengan sangat cepat. Encik Amir mengangguk, seolah-olah mendapat pengesahan dari mulut orang dalam. Puan Maisarah menunduk memandang gelas air di tangannya. Dan selepas duduk, tahu apa mereka buat. Buat apa? Saya bertanya. Pakai tali pinggang keledar, jawabnya serta-merta. Sebelum kami buat pengumuman, sebelum kami berjalan untuk mengingatkan. Seolah-olah mereka berfikir, kalau aku siapkan perkara mudah ini, kru tidak perlu bazir masa untuk periksa aku. Dia mengangkat mukanya. Saya rasa sangat aneh, kerana ia bukan sekadar mematuhi peraturan. Ia adalah cara membantu kerja kami secara senyap. Saya mula nampak gambaran yang Encik Amir panggil sebagai standar baru. Ia tidak tertulis di papan tanda, tetapi ia wujud dalam sikap orang yang memilih untuk melakukan perkara yang betul sebelum disuruh. Tetapi yang membuatkan semua anak kapal bercakap-cakap, Puan Maisarah merendahkan suaranya seolah-olah menceritakan rahsia, ialah semasa sebelum kami menghidangkan makanan. Saya mencondongkan badan ke hadapan tanpa sedar. Biasanya, jelasnya, apabila kami mula menolak troli makanan, kebanyakan penumpang akan tunggu sehingga troli sampai ke barisan mereka, baru mereka buka meja, alihkan barang dan fikir nak makan apa. Sementara itu, kami terpaksa berdiri menunggu. Kadang-kadang, hanya seorang penumpang boleh melambatkan seluruh barisan selama 3,4 minit, dia mengeluh. Dan masa yang lambat itu bermakna bayi kecil lebih banyak menangis, warga emas lebih lama duduk, dan pasukan kami lebih penat. Dia mengangkat muka, matanya bersinar seolah-olah masih teruja dengan apa yang pernah dilihatnya. Tetapi kumpulan ini, sebelum kami menolak troli lagi, mereka sudah siapkan meja mereka. Saya tergamam. Sebelum servis bermula, ya, dia mengangguk. Dan bukan buka meja lepas itu, letak barang penuh-penuh. Meja mereka bersih. Tiada serpihan, tiada telefon bimbit yang bising. Mereka duduk diam, seolah-olah menunggu satu upacara.
tetapi tidak menekan sesiapa, tidak merenung kami. Hanya duduk bersedia. Puan Maisarah tersenyum kecil. Mula-mula, saya fikir mereka diajar begitu, tetapi selepas memerhati beberapa kali, saya tahu mereka melakukannya kerana memikirkan orang lain. Mereka tidak mahu troli makanan terpaksa berhenti menunggu mereka. Ungkapan tidak mahu menyusahkan kembali lagi. Tetapi kali ini ia bukan sekadar niat yang baik. Ia telah menjadi satu sistem yang wujud di dalam diri. Puan Maisarah menyambung. Hasilnya, masa menghidang makanan berkurangan dengan sangat ketara. Penerbangan yang sama, jumlah penumpang yang sama, tetapi selesai jauh lebih cepat. Kami ada lebih banyak masa untuk memberi perhatian kepada penumpang yang benar-benar memerlukan bantuan menjaga kanak-kanak, menjaga orang yang mabuk udara, bukan sibuk menunggu orang membuka meja. Dia berhenti, lalu mengucapkan satu ayat yang membuatkan saya terdiam. Ia membuatkan saya sedar. Sopan santun tidak melambatkan kehidupan. Sebaliknya, ia melancarkan segalanya. Saya memandang keluar tingkap, melihat sebuah pesawat perlahan-lahan ditarik keluar dari pintu perlepasan. Segala-galanya di lapangan terbang ini bergerak mengikut rentak yang telah dikira. Tetapi, rentak manusia di dalamnya adalah yang paling sukar dikawal. Encik Amir bertanya perlahan, "Dan apa perasaan Anda bila pertama kali mengalaminya?" Puan Maisarah tersenyum letih. "Saya malu," jawabnya jujur. "Bukan malu sebab buat salah, tapi malu sebab kami sudah terlalu terbiasa dengan keadaan kelam kabut sehingga kami fikir ia adalah normal. Tiba-tiba, datang seseorang yang menunjukkan kepada kami bahawa ia tidak semestinya perlu jadi begitu kelam kabut. Dia berpaling kepada saya. Puan Nisha, Anda seorang wartawan. Anda pasti mahukan jawapan kepada mengapa, kan?" Saya mengangguk. Puan Maisarah teragak-agak sejenak sebelum menjawab. "Saya tidak tahu jawapan sepenuhnya, tetapi saya tahu ia bukan sebab kekayaan, bukan sebab status, dan bukan sebab mereka mahu dipuji." Dia meletakkan tangannya di atas meja. Ia adalah satu cara berfikir yang telah ditanam dalam kehidupan seharian. Satu cara berfikir yang mengatakan, jika aku menyusahkan orang lain tanpa sebab yang perlu, itu adalah satu perbuatan yang tidak sopan. Kata-kata itu menusuk kalbu saya secara senyap. Kerana ia adalah satu pengajaran yang kedengaran mudah, tetapi sangat sukar untuk diamalkan di dunia nyata. Encik Amir bangun, seolah-olah sudah tiba masanya untuk membawa saya ke destinasi seterusnya. "Ini baru bahagian pertama," katanya kepada saya. "Jika Anda fikir hanya di dalam pesawat sudah boleh membawa perubahan, Anda patut lihat bagaimana mereka melalui pemeriksaan keselamatan selepas turun, dan mengapa kumpulan ini boleh memendekkan masa menunggu di seluruh lapangan terbang." Saya menutup buku nota saya perlahan-lahan. Merasa seperti sedang memegang hujung benang sebuah kisah besar, bukan kisah drama, bukan skandal, tetapi sebuah kisah yang akan membuatkan pembaca terdiam lama selepas selesai membaca. Kerana ia memaksa kita untuk melihat kembali diri kita sendiri. Mungkin kehebatan itu tidak terletak pada suara yang lantang atau pengumuman besar, tetapi pada insan yang memilih untuk meringankan beban dunia tanpa perlu sesiapa pun tahu siapa mereka. Kami keluar dari bilik rehat anak kapal dengan keheningan yang lebih berat. Bukan keheningan yang janggal, tetapi keheningan seseorang yang baru sahaja dipaksa untuk melihat satu lagi lapisan realiti dunia realiti yang tidak wujud dalam peraturan, tetapi dalam niat. Saya mengikut Encik Amir menyusuri laluan panjang itu sekali lagi. Cahaya dari luar semakin terang, seolah-olah hari sedang membuka matanya. Tetapi di dalam hati saya seperti baru mula mempersoalkan diri sendiri. Jika kesopanan boleh melancarkan sistem, adakah ia masih akan berfungsi semasa sistem itu sedang diuji paling hebat semasa krisis? Atau adakah ia akan hancur seperti adab-adab lain yang hanya terpakai semasa keadaan selesa? Encik Amir seolah-olah dapat membaca fikiran saya. Dia tidak banyak bercakap, hanya membawa saya duduk di dalam sebuah bilik kecil dengan dinding kaca yang menghadap ke landasan parkir, tetapi menghalang hampir semua bunyi dari luar. Di atas meja terdapat beberapa fail nipis dan sebuah radio komunikasi. Dia menekan butang untuk menghidupkan skrin di dinding. Imej dari kamera litar tertutup dan rakaman kejadian di dalam pesawat muncul. "Saya mahu Anda lihat saat di mana kesopanan bukan lagi tentang keindahan, tetapi tentang keberanian," katanya perlahan. Kerana apabila orang takut, mereka cenderung untuk memikirkan diri sendiri dahulu. Dia memanggil Puan Maisarah masuk semula. Dia duduk di hadapan saya, matanya kelihatan lebih lembut berbanding ketika bercerita tentang proses boarding. Tetapi saya perasan, apabila bercakap tentang kejadian sebenar,
Dia akan memegang cawan airnya dengan lebih erat tanpa sedar, seolah-olah tangannya masih mengingati gegaran pesawat itu. Puan Nisha, saya jarang ceritakan hal ini kepada orang luar, mulanya, kerana ia membuatkan saya menangis setiap kali. Dia tergelak kecil, seperti meminta maaf kepada dirinya sendiri. Tetapi inilah sebabnya saya percaya bahawa apa yang Anda cari ini bukanlah kemahiran mengembara, tetapi hati seorang insan. Puan Maisarah berhenti dan memandang skrin. Kejadian pertama berlaku semasa pesawat mengalami gelora udara yang sangat kuat. Image di skrin bergegar sedikit, direkam dari kamera di dalam kabin. Bunyi dalam klip itu diperlahankan, tetapi saya masih dapat melihat dengan jelas. Cawan plastik terpelanting, kertas berterbangan. Beberapa penumpang memegang tempat letak tangan dengan erat, wajah mereka pucat. Seorang penumpang bangun, tiba-tiba seolah-olah mahu mengambil sesuatu. Kemudian terduduk semula dengan pantas apabila pesawat itu terhempas ke bawah. Pada masa itu, kami telah mengumumkan agar semua memakai tali pinggang keledar, tetapi hakikatnya ada yang masih belum memakainya, kata Puan Maisarah. Dan ada yang mula menjerit kerana terlalu takut. Dia menelan liur. Saya sendiri pun takut. Saya anak kapal, tetapi saya juga seorang manusia. Dia mengezoom image ke satu barisan, menunjukkan kumpulan penumpang yang disebutnya tadi. Saya tidak tahu siapa mereka dari wajah, tetapi saya melihat bahasa badan yang sama. Mereka tidak bangun, tidak merebut apa-apa. Dan yang membuatkan saya menahan nafas seorang daripada mereka meletakkan tangannya perlahan di bahu seorang penumpang warga asing di sebelahnya, lalu membuat isyarat menarik dan menghembus nafas, seolah-olah berkata, bertenang. Tidak semua dari mereka fasih berbahasa Inggris, Puan Maisarah tersenyum dalam tangisannya. Tetapi mereka sangat pandai menggunakan bahasa kemanusiaan. Dia berpaling kepada saya. Anda tahu, pada masa itu saya terjatuh. Troli makanan menggelongsor dan melanggar saya. Saya terhumban sehingga lutut saya terhentak di lantai. Sakit sangat. Tetapi sebelum saya sempat bangun, seorang penumpang wanita dalam kumpulan itu, dia menghulurkan tangannya untuk membantu saya. Walaupun pesawat masih bergegar, saya merasakan sesuatu yang sebak di dada. Image seorang pekerja perkhidmatan diangkat darjatnya dari seorang pekerja kepada seorang insan yang patut dijaga. Ia bukan sesuatu yang difikirkan oleh kebanyakan penumpang apabila mereka sendiri sedang ketakutan. Dia bertanya saya, Puan okey? Dalam bahasa Melayu yang sangat jelas, kata Puan Maisarah perlahan. Kemudian dia kembali duduk diam seperti biasa. Dia tidak melakukannya untuk dipuji, tidak melakukannya untuk dilihat sesiapa. Encik Amir tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk, seperti orang yang sudah pernah mendengar cerita itu tetapi masih terkesan setiap kali. Puan Maisarah mengesat air matanya dan menyambung. Kejadian kedua lebih serius. Kecemasan perubatan. Kali ini, rakaman di skrin lebih kepada ingatan suaranya berbanding klip video disusuli pengumuman di dalam pesawat. Puan Maisarah menceritakan seorang penumpang lelaki mengalami sakit dada dan sesak nafas, wajahnya seperti orang yang sedang hilang dari dunia sedikit demi sedikit. Anak kapal membuat pengumuman mencari doktor, jururawat, atau sesiapa yang berpengalaman. Biasanya bila kami buat pengumuman, orang akan senyap, katanya jujur. Bukan sebab mereka tidak berperi kemanusiaan, tetapi sebab mereka takut akan tanggung jawab, takut disaman, takut membuat kesilapan. Saya faham. Dia berhenti. Tetapi hari itu, seorang lelaki terus bangun. Lelaki itu adalah seorang lelaki pertengahan umur, berpakaian kemas, yang tampil ke hadapan. Dia berjalan ke arah Puan Maisarah dengan sikap yang tenang, seolah-olah ketenangannya itu adalah ubat untuk seluruh pesawat. Dia memberitahu dia seorang doktor dan meminta peralatan pertolongan cemas. Kemudian, dia duduk di sebelah pesakit tanpa teragak-agak. Dia tidak memberi arahan kepada kami seperti seorang bos, kata Puan Maisarah. Dia bercakap seperti rakan sepasukan. Dia minta kami bantu catat masa, periksa nadi, hubungi pusat kawalan di darat untuk maklumat lanjut. Dia membuatkan saya rasa kami tidak keseorangan. Saya bertanya perlahan. Dan selepas itu, Puan Maisarah tersenyum lega. Pesakit itu selamat. Dan suaranya bergetar. Tetapi perkara yang paling saya ingat ialah selepas semuanya tenang, keluarga pesakit itu menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada dokter itu. Dia hanya menunduk hormat sedikit dan berkata, ini perkara biasa, Tuan. Biasa. Satu perkataan, tetapi lebih berat daripada sebarang anugerah. Di dunia yang memuji wira dengan sorakan gemuruh, kadang-kadang perkataan biasa adalah yang paling menunjukkan bahawa kebaikan tidak memerlukan pentas.
Ia hanya memerlukan peluang. Puan Maisarah terdiam seketika sebelum menceritakan kejadian ketiga dan terakhir. Yang ini paling kecil. Tetapi ia membuatkan saya percaya bahawa belas kasihan tidak hanya muncul apabila ada nyawa yang terancam. Dia bercerita tentang seorang ibu yang terbang bersendirian dengan anak kecilnya. Bayi itu meragam, menangis tanpa henti. Tekanan di dalam kabin mula menebal. Beberapa penumpang mengeluh, ada yang menjeling. Wajah ibu itu merah padam, seolah-olah dia sendiri akan menangis, walaupun dia telah mencuba sedaya upaya. "Anda tahu siapa yang bangun?" tanya Puan Maisarah. Saya menggelengkan kepala. "Seorang nenek dalam kumpulan itu," katanya sambil tersenyum dalam tangisannya. Dia bangun dengan cara yang tidak memalukan ibu itu. Tidak bercakap kuat, tidak bertanya soalan yang memaksa ibu itu menjawab. Dia hanya tersenyum dan membuat isyarat perlahan. "Boleh saya dukung?" Bayi itu didukung dan dibawa berjalan perlahan di sepanjang lorong. Nenek itu menyanyikan lagu perlahan, seperti lagu Dodoi Melayu yang saya sendiri masih ingat sejak kecil. Suara nyanyian itu tidak cukup kuat untuk didengari seluruh kabin, tetapi cukup kuat untuk memberi rehat kepada hati seorang ibu. "Lebih kurang 10 menit, bayi itu tidur," kata Puan Maisarah perlahan. Nenek itu memulangkan bayi itu kepada ibunya dan membuat isyarat seolah-olah berkata, "Berehatlah." Ibu itu terus menangis. Tetapi ia adalah air mata seseorang yang telah dibantu tanpa maruahnya dikalarkan. Saya duduk terdiam. Bukan kerana tiada soalan, tetapi kerana semua soalan telah ditelan oleh satu perasaan-perasaan bahawa belas kasihan yang sejati adalah membantu orang lain sambil menjaga maruah mereka. Encik Amir meletakkan tangannya di atas fail. "Inilah yang saya panggil mengubah sistem, Puan Nisha," katanya kepada saya. "Bukan sahaja kerana mereka membuatkan kerja kami lebih laju, tetapi kerana mereka membuatkan orang-orang saya mahu menjadi insan yang lebih baik daripada semalam." Puan Maisarah mengangguk. "Apabila Anda bertemu penumpang seperti ini, Anda tidak berani bekerja sambil lewa. Anda akan lebih berhati-hati. Anda akan bercakap lebih baik. Anda akan lebih bersedia, kerana Anda tahu mereka melihat Anda sebagai seorang manusia." Saya memejamkan mata sejenak. Teringat akan perkataan yang sering kita gunakan, bertimbang rasa, yang kadang-kadang disalah tafsir sebagai lemah. Tetapi hari ini, ia terbukti sebagai satu kuasa-kuasa yang membuatkan orang kurang takut, membuatkan orang lebih banyak membantu, dan membuatkan ruang sempit seperti kabin pesawat menjadi lebih luas di dalam hati. Apabila saya membuka mata, Encik Amir bangun sekali lagi. "Seterusnya, kita akan ke tempat di mana kebanyakan orang paling mudah terdedah," katanya. "Di pusat pemeriksaan keselamatan, tempat yang orang selalu anggap sebagai satu prosedur, tetapi sebenarnya ia adalah cermin yang memantulkan tabiat kita dengan paling jelas." Saya mengambil buku nota saya. Tetapi kali ini, saya tidak hanya mencatat untuk menyimpan maklumat. Saya mencatat untuk mengingatkan diri sendiri bahawa kehebatan sesebuah bangsa mungkin tidak diukur dari bangunan pencakar langit atau ekonominya, tetapi dari saat-saat di mana tiada siapa yang melihat, dan seseorang itu masih memilih untuk tidak menyusahkan orang lain. Kami keluar dari bilik kaca itu seperti melangkah keluar dari sebuah sesi tazkirah. Hati saya masih hangat, tetapi juga berat dengan persoalan yang tidak dapat dielakkan. Encik Amir membawa saya melalui satu laluan penghubung yang panjang dan sejuk sehingga kulit terasa tegang. Cahaya pagi dari dinding kaca di luar semakin terang. Orang ramai semakin padat. Bunyi roda bagasi dan pengumuman bersahutan seperti sebuah jentera yang telah terjaga sepenuhnya. Tempat seterusnya adalah di mana kebanyakan orang paling mudah menunjukkan sisi sebenar mereka, katanya tanpa menoleh. Kerana ia membuatkan orang rasa sedang diperiksa, didesak, dan dihakimi. Pusat pemeriksaan keselamatan. Perkataan dihakimi membuatkan saya sedikit tersentak kerana ia benar. Keselamatan di lapangan terbang bukan hanya tentang mesin pengimbas dan dulang plastik, tetapi satu ruang yang membuatkan orang melihat kerapuhan diri mereka. Dan kerapuhan inilah yang sering ditutup dengan rasa jengkel. Kami berdiri di satu sudut yang dapat melihat keseluruhan barisan, tanpa mengganggu kerja. Beberapa pegawai keselamatan berdiri di posisi masing-masing. Riak wajah mereka keras seperti orang yang perlu menguatkuasakan peraturan seiring dengan emosi orang ramai. Saya memandang barisan pertama. Melihat pemandangan biasa. Orang menyelongkar beg dengan tergesa-gesa, tidak jumpa botol air kecil, menanggalkan tali pinggang betul-betul di hadapan mesin pengimbas sehingga terpaksa berhenti. Orang di belakang mula mengeluh, dan keluhan itu bertukar menjadi kata-kata, menjadi suara yang kuat, dan akhirnya menjadi saling menyalahkan. Encik Amir menghulurkan fon telinga kecil kepada saya.
Dengar perbualan pasukan, bisiknya. Saya memakainya dan mendengar komunikasi radio yang ringkas dari ketua unit. Lorong 2, masih ada botol air dalam bag. Lorong 4, minta tanggalkan kasut sebelum sampai ke mesin. Lorong 1, ada anak kecil, minta bantuan. Suara-suara ini tidak kasar, tetapi letih-letih seperti orang yang terpaksa melakukan perkara yang sama berulang kali kerana ramai orang tidak pernah bersedia, walaupun tahu apa yang akan dihadapi. Bagaimana dengan kumpulan itu? Saya bertanya. Walaupun saya tahu Encik Amir mungkin sedang menunggu saya melihatnya dengan mata sendiri sekali lagi. Beberapa menit lagi, jawabnya. Hari ini mereka ada penerbangan sambungan dan perlu melalui sini seperti orang lain. Saya memegang buku nota saya dengan lebih erat tanpa sedar, seolah-olah sedang menunggu badai. Tetapi apa yang berlaku bukanlah badai. Ia adalah ketenangan yang menyelinap masuk ke tempat yang sepatutnya paling sibuk. Kumpulan penumpang itu tiba di hujung barisan. Saya tidak nampak bendera, tidak nampak papan tanda, tiada apa yang membuatkan mereka istimewa. Tetapi saya nampak sikap yang membuatkan orang sekeliling mula menyesuaikan diri secara otomatik, seperti apabila kita masuk ke dalam masjid dan suara kita menjadi perlahan dengan sendirinya. Mereka menunggu dengan jarak yang sesuai, tidak menolak untuk membuat barisan bergerak lebih cepat, tidak menggunakan bagasi untuk menolak tumit orang di hadapan. Yang penting, mereka mula bersiap sedia sebelum tiba di hadapan. Saya melihat seorang lelaki mengeluarkan sebuah beg lutsinar. Di dalamnya, botol-botol cecair bersaiz kecil sudah tersusun. Dia tidak mengeluarkannya dengan rasa rimas. Dia mengeluarkannya seolah-olah ia adalah satu upacara kecil yang dilakukan agar orang lain tidak perlu menunggu. Saya melihat seorang wanita lain meletakkan komputer ribanya berhampiran zip hadapan bagnya untuk mudah dikeluarkan. Dan sebelum sampai ke titik pengimbasan, dia menanggalkan jam tangannya dan meletakkannya di dalam dulang tanpa perlu disuruh. Ia kelihatan seperti perkara yang sangat kecil, tetapi dalam sistem yang rapuh seperti barisan pemeriksaan keselamatan, perkara-perkara kecil inilah yang menghalang rasa jengkel daripada merebak menjadi api. Lorong yang dimasuki kumpulan ini bergerak jauh lebih pantas. Bukan kerana petugas bekerja lebih laju, tetapi kerana tiada gangguan yang perlu dibetulkan. Sementara lorong di sebelahnya masih perlu memanggil penumpang kembali untuk mengeluarkan botol air dari beg. Lorong ini terus mengalir seperti sungai tanpa batu yang menghalang. Encik Amir menunjuk ke arah jam di dinding. Lihat masa, katanya. Orang biasa purata hampir 20 menit pada waktu puncak, tetapi mereka kurang dari 10. Saya berpaling melihat petugas di lorong itu. Riak wajahnya benar-benar berubah, dari tegang menjadi tenang dan cekap. Tanpa perlu memberi arahan, tanpa perlu membetulkan, tanpa perlu mengingatkan berulang kali, dia mempunyai lebih banyak masa untuk mengucapkan kata-kata sopan. Dia ada masa untuk membantu anak kecil mengangkat beg ke atas dulang. Dia ada masa untuk melihat penumpang sebagai manusia, bukan sebagai masalah. Dan satu perkara yang paling tidak saya jangkakan berlaku. Penumpang dalam kumpulan itu mengucapkan terima kasih kepada setiap petugas selepas melalui pemeriksaan. Bukan terima kasih yang kuat untuk menarik perhatian, tetapi ucapan ringkas dengan sedikit anggukan hormat yang tidak membuatkan sesiapa pun kekok. Terima kasih, Encik. Sehingga seorang petugas itu tersenyum tanpa sedar, seolah-olah dia sudah lupa bahawa dia masih boleh tersenyum. Saya seolah-olah melihat satu mekanisme di dalam mekanisme. Kesediaan penumpang membuatkan petugas tidak terlalu penat. Apabila petugas tidak terlalu penat, mereka boleh menjadi lebih sopan. Apabila petugas lebih sopan, penumpang lain menjadi lebih tenang. Dan apabila mereka lebih tenang, barisan bergerak lebih lancar. Satu kitaran yang baik bermula dari satu titik kecil bernama memikirkan orang lain dahulu. Anda nampak, kata Encik Amir perlahan. Ia bukan soal siapa lebih pandai. Ia adalah soal tidak menambah beban kepada satu sama lain dalam sistem yang perlu kita kongsi bersama. Saya mengangguk, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang bergerak lebih dalam. Saya teringat cara kita sering memandang prosedur keselamatan sebagai sesuatu yang perlu ditahan. Kita melaluinya dengan tergesa-gesa dan menyalahkan petugas apabila ia lambat. Tetapi kumpulan ini melihatnya sebagai satu ruang bersama yang perlu dibantu untuk dilalui dengan baik. Bukan kerana takutkan peraturan, tetapi kerana menghormati orang yang sedang bekerja di situ dan menghormati orang yang menunggu di belakang. Apabila kumpulan itu berlalu pergi, saya menoleh kembali ke barisan itu. Anehnya, orang lain mula meniru tanpa sedar. Ada yang mula mengeluarkan cecair sebelum tiba di hadapan.
Ada yang mula menanggalkan tali pinggang lebih awal. Ada yang berhenti berdiri di tengah jalan. Seolah-olah disiplin yang lembut itu merebak seperti bau teh suam yang tidak perlu menjerit untuk dirasai. Encik Amir mengeluh panjang, seolah-olah lega dan berfikir serentak. Inilah sebabnya saya kata mereka mengubah sistem. Apabila kami melihat bahawa ia boleh dilakukan, kami tidak boleh lagi bertolak ansur dengan keadaan kelam kabut yang lama. Saya memandang ke arah laluan yang membawa penumpang ke pintu perlepasan, melihat bayang-bayang ramai orang bertindih di atas lantai yang berkilat. Dan saya baru faham, kadang-kadang perubahan yang paling mendalam tidak datang dari arahan atau papan tanda. Ia datang dari orang biasa yang memilih untuk tidak menjadikan dunia ini lebih sukar, di tempat di mana dunia ini selalunya paling sukar. Selepas pusat pemeriksaan keselamatan, saya fikir tiada apa lagi yang boleh membuatkan jantung saya berdebar sekuat itu. Kerana jika hanya dengan menyediakan cecair dan menanggalkan tali pinggang sebelum tiba di hadapan, sudah boleh melancarkan seluruh lorong, maka dunia ini pasti penuh dengan keajaiban kecil yang tidak pernah kita lihat. Tetapi Encik Amir berpaling memandang saya seolah-olah tahu apa yang saya fikirkan, lalu mengucapkan satu ayat yang membuatkan saya terpaksa bergegas mengikutinya. Jika Anda fikir pusat pemeriksaan itu jelas mencerminkan tabiat, katanya perlahan, Anda patut lihat apabila orang perlu membuat keputusan di hadapan petugas di kaunter daftar masuk. Kami berjalan kembali ke zon daftar masuk yang sudah mula menjadi lebih sesak. Penghadang barisan panjang berliku-liku seperti ular. Suara pengumuman memanggil penerbangan berselang-seli dengan suara orang bercakap di telefon. Di satu sudut, sebuah keluarga sedang bertengkar mengenai berat bagasi. Di sudut lain, seorang pelancong menyelongkar pasport dari beg yang sama berulang kali, seolah-olah ia hilang setiap kali dia mengeluarkan tangannya. Saya sudah biasa melihat pemandangan seperti ini, tetapi hari ini saya melihatnya dengan pandangan baru. Ia adalah titik di mana ketidaksediaan bertukar menjadi beban kepada orang lain dengan sangat cepat. Encik Amir membawa saya berdiri di belakang sebatang tiang besar, di mana kami dapat melihat kaunter dengan jelas tanpa mengganggu. Dia menunjuk ke satu barisan. Lihat barisan itu dahulu, katanya. Saya melihat seorang lelaki berdiri di hadapan kaki tangan lebih lama daripada biasa. Dia menyelongkar beg, mengeluarkan kad yang salah, mengeluarkannya semula, bertanya soalan yang sama berulang kali. Kaki tangan itu cuba tersenyum, tetapi saya dapat melihat otot di rahangnya menegang sedikit demi sedikit. Orang di belakangnya mula menggerakkan kaki dengan lebih laju. Tanda tidak sabar tetapi belum berani bersuara. Purata seorang ambil masa 5 hingga 7 minit, jelas Encik Amir. Jika ada berat berlebihan atau dokumen tidak lengkap, boleh jadi 10 menit atau lebih. Dan seluruh barisan menjadi lambat seperti domino. Dia mengeluarkan jam randik kecil dari poketnya, seperti orang yang sudah mengkaji perkara ini berkali-kali. Sekarang, kita lihat barisan yang satu lagi, katanya sambil menunjuk ke arah lain. Di barisan itu, ada kira-kira 20 orang berdiri dengan teratur, bukan teratur yang kaku seperti dipaksa, tetapi ada satu kesediaan yang boleh dilihat serta-merta. Semua orang memegang pasport di tangan, bukan di dalam beg. Bagasi diletakkan rapat ke badan, tidak memakan ruang laluan. Dan yang membuatkan saya terkejut, mereka tidak kerap melihat jam, tidak merungut, tidak menggunakan telefon dengan suara yang kuat. Seolah-olah mereka tahu bahawa masa tidak dicuri oleh bunyi bising, tetapi oleh ketidaksediaan. Sedia? Kata Encik Amir, lalu menekan butang untuk mula mencatat masa. Orang pertama melangkah ke kaunter. Dia menghulurkan pasport bersama dokumen yang telah disusun rapi seperti satu set fail kecil yang boleh dibuka terus ke halaman yang diperlukan. Tiada selongkar, tiada soalan. Dia meletakkan bagasi di atas tali sawat dengan yakin dan mencapai pemegangnya agar betul-betul di tengah, supaya bagasi itu tidak berayun dan melanggar tepi mesin penimbang. Saya perasan butiran kecil ini, kerana ia adalah pemikiran yang tidak mahu orang lain terpaksa membetulkannya. Kaki tangan itu menaip sesuatu, mencetak tag bagasi, dan menghulurkan pas masuk kembali. Penumpang itu menerimanya dengan kedua-dua belah tangan, sedikit menunduk sebagai tanda hormat, dan mengangguk terima kasih sekali sebelum berlalu pergi. Encik Amir menghentikan jam. 1 minit 20 saat lebih, katanya, seolah-olah dia sendiri masih belum biasa dengan angka itu. Tak sampai 2 minit, saya tergelak kecil, tidak percaya. Macam mana boleh? Encik Amir tidak menjawab. Dia hanya menunjuk kepada orang seterusnya dan saya melihat adegan yang sama berulang. Dokumen sedia, bagasi sedia, pemahaman sedia, segalanya seolah-olah telah disiapkan sejak di rumah, bukan semasa berdiri di hadapan kaunter.
Seorang kaki tangan daftar masuk yang berdiri berdekatan menoleh ke arah Encik Amir dan membisikkan sesuatu. Encik Amir mengangguk, lalu membawa saya berbual dengannya. Namanya Puan Aminah. Wajahnya ada kesan letih bekerja shift pagi, tetapi matanya lebih segar apabila bercakap tentang perkara ini seolah-olah harapan adalah sejenis kafein yang lain. "Mereka selalu macam ni ke?" saya bertanya. Puan Aminah mengangguk. "Ya, dan yang peliknya, berat bagasi mereka hampir tidak pernah lebih." Dia menunjuk ke mesin penimbang. Ada yang dapat 29,8 kg, 29,9 kg. Macam sengaja tinggalkan sedikit ruang kalau terkurang lebih. Dia tersenyum. "Saya pernah tanya main-main. Dia kata, di rumah memang ada penimbang bagasi. Timbang dulu sebelum keluar." Saya teringat ramai orang yang menimbang bagasi di hadapan kaunter, kemudian terpaksa mengeluarkan barang sehingga lantai penuh dengan pakaian berselerak seperti pasar lambak. Perbezaannya bukan pada wang atau jenama beg, tetapi pada persediaan untuk tidak menimbulkan masalah di hadapan orang lain. Puan Aminah menyambung, "Mereka hampir tidak pernah bertanya arah. Mereka tahu pintu perlepasan, tahu masa, tahu laluan, tahu berapa minit nak berjalan. Macam mereka dah kaji aplikasi lapangan terbang sebelum datang." Dia tergelak kecil. "Ada sekali, pintu perlepasan ditukar. Sistem kami belum kemas kini di skrin besar lagi, tapi mereka dah nampak dalam telefon mereka dan terus berjalan ke sana." Ungkapan tahu sebelum petugas, jika datang dari orang lain, mungkin kedengaran seperti menunjuk-nunjuk. Tetapi, dari kumpulan ini, ia kedengaran seperti satu langkah pencegahan agar tidak menjadi beban. Dan kemudian, Encik Amir membawa saya melihat sesuatu yang membuatkan kisah ini lebih mendalam daripada sekadar kelajuan. Dia membawa saya ke satu sudut, di mana sekumpulan kaki tangan sedang berkumpul. Mereka sedang menangani satu masalah. Satu skrin menunjukkan amaran. Sebahagian sistem daftar masuk terganggu. Tidak terpadam sepenuhnya, tetapi perlahan seperti berjalan dalam lumpur. Penumpang di beberapa barisan mula merungut. Suara-suara mula meninggi sedikit demi sedikit, seperti api yang perlahan-lahan memakan daun kering. Saya memandang ke arah kumpulan itu, kumpulan yang sama yang mendaftar masuk dengan pantas. Mereka juga sedang menunggu di barisan yang terhenti. Tetapi yang berbeza ialah mereka tidak meluahkan tekanan mereka. Mereka berdiri dengan senyap, dan seorang lelaki berpaling kepada kaki tangan dan berkata, "Tidak mengapa, Encik. Buat perlahan-lahan pun tak apa." Suaranya tidak cukup kuat untuk didengari oleh seluruh barisan, tetapi cukup kuat untuk didengari oleh pekerja yang sedang tertekan itu. Kaki tangan itu tergamam, seolah-olah kata-kata itu telah menekan satu suis di dalam hatinya. Dan dia tersenyum senyuman seseorang yang telah diberi kebenaran untuk menjadi manusia semula. Apabila sistem pulih, mereka mendaftar masuk mengikut giliran. Tiada potong barisan, tiada sindiran, tiada kemenangan dengan suara yang kuat. Dan sebelum berlalu, seorang wanita mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari beg tangannya, menghulurkannya kepada kaki tangan sambil menunduk hormat. "Ini untuk pasukannya, terima kasih." Di dalam bungkusan itu ada beberapa kuih kecil yang dibungkus kemas. Saya melihat tangan kaki tangan itu sedikit bergetar semasa menerimanya. Bukan kerana takut, tetapi kerana terharu. Terharu kerana pada hari di mana dia telah banyak dimarahi, dia mendengar perkataan terima kasih yang bukan sekadar basa-basi, tetapi ucapan yang tulus. Encik Amir berpaling kepada saya. "Sekarang anda faham kan?" katanya perlahan. "Mengapa saya katakan mereka mengubah sistem? Bukan hanya kerana mereka membuatnya lebih pantas, tetapi kerana mereka membuatkan orang yang bekerja di sini mahu menjaga standar itu sendiri." Saya memandang barisan panjang yang masih penuh dengan orang, dan saya seolah-olah melihat satu garisan pemisah yang tidak kelihatan. Garisan antara penumpang yang menganggap diri mereka sebagai pelanggan, dengan penumpang yang tahu bahawa mereka adalah wakil dari negara asal mereka. Dan di garisan itulah, imej sesebuah negara tidak dibina di dalam Dewan Persidangan yang besar, tetapi dibina betul-betul di hadapan kaunter daftar masuk dalam 1 minit 20 saat kesediaan, dan dalam satu ayat perlahan yang berkata, "Tidak mengapa, Encik. Buat perlahan-lahan pun tak apa." Selepas insiden di kaunter daftar masuk, saya fikir hati saya sudah mencapai tahap maksimum untuk menerima kehalusan budi. Tetapi Encik Amir sebaliknya membawa saya keluar dari dewan penumpang ke satu laluan di belakang yang jarang dilihat oleh orang awam. Laluan itu lebih senyap, kurang cahaya, dan berbau kertas, serta plastik bau barangan yang menunggu pemiliknya kembali.
Ada satu lagi perkara yang saya mahu Anda lihat, katanya dengan nada yang serius, seolah-olah takut jika dia bercakap terlalu perlahan. Cerita ini akan kedengaran seperti dongeng. Ini bukan tingkah laku sementara. Bukan nasib baik. Bukan sebab hari itu semuanya berjalan lancar. Tetapi ini adalah bukti bahwa mereka berfikir seperti ini sejak sebelum meninggalkan rumah lagi. Kami berhenti di hadapan sebuah bilik dengan papan tanda kecil bertulis, Pejabat Harta Karun Lost, Found. Seorang wanita pertengahan umur membuka pintu untuk kami. Dia menunduk hormat dan berkata perlahan, "Encik Amir, barang yang Encik minta ada di dalam fail ini." Di dalam bilik itu, rak-rak dipenuhi dengan beg, payung, kotak hadiah, font telinga, telefon bimbit, serpihan kehidupan ramai orang yang tercicir di tengah-tengah perjalanan. Ada barangan yang baru, ada yang lama, ada yang mempunyai nama pemilik tertera, ada yang tiada apa-apa selain kesunyian. Petugas itu mengambil sebuah fail lut sinar berwarna biru, meletakkannya di atas meja dan menolaknya ke arah saya dengan gerak-geri seolah-olah sedang menyerahkan dokumen penting, bukan barang hilang. Saya membuka fail itu. Beberapa helai kertas A4 disusun dengan kemas. Di kepala suratnya tercetak jelas, Pelan Induk Keluarga Al-Maktum di Kuala Lumpur. Hurufnya tidak besar, tetapi tegas. Lebih kelihatan seperti dokumen syarikat berbanding pelan percutian keluarga. Saya menarik nafas dalam dan mula membaca halaman pertama. Jadwal waktu dibahagikan kepada selang setengah jam, dari pagi hingga malam. Bukan sahaja ke mana, tetapi tiba pukul berapa, berada di sana sehingga pukul berapa, masa perjalanan berapa minit, anggaran perbelanjaan, perlu ditempah awal, atau tidak. Segalanya seolah-olah penulisnya tidak mahu kebetulan menjadi penentu kebahagiaan keluarga. Saya beralih ke butiran di bawah satu baris dan tanpa sedar mengerutkan dahi. Bukan kerana hairan, tetapi kerana kagum. Terdapat nota-nota kecil di bawah setiap lokasi. Ada baris yang memberi amaran tentang waktu matahari terik. Ada yang mencadangkan tempat menunggu yang tidak sesak. Ada yang memberitahu tandas mana yang bersih dan kurang beratur. Ada yang memberi amaran tentang laluan yang sesuai untuk warga emas. Dan yang membuatkan saya rasa tersentuh ialah adanya satu tajuk khas untuk tidak mengganggu orang lain. Di bawah tajuk itu, ada ayat-ayat pendek tetapi tajam. Di tempat awam, bercakap dengan perlahan, berjalan di sebelah tepi apabila berhenti melihat peta. Jangan mengambil gambar orang lain tanpa kebenaran. Jika perlu bertanya arah, mulakan dengan sapaan dan senyuman. Ia bukan arahan yang menekan, tetapi satu peringatan kepada diri sendiri untuk menjaga kemanusiaan orang di sekeliling. Diam. Encik Amir duduk diam di sebelah, membiarkan saya membaca, sehingga habis halaman pertama sebelum bersuara perlahan. Kali pertama saya melihatnya, saya fikir ia adalah dokumen dari sebuah agensi pelancongan profesional. Dia tergelak sedikit, tetapi apabila ditanya, ia milik sebuah keluarga biasa. Saya menyelak ke halaman seterusnya. Perinciannya menjadi lebih mendalam. Terdapat tajuk budaya dan adab tempatan, yang ditulis dengan jelas. Satu baris menyatakan, apabila melawat masjid, berpakaian sopan, tutup bahu dan lutut. Tanggalkan kasut sebelum masuk ke dewan solat. Satu lagi baris mengingatkan, jika memberi salam atau bertemu orang yang lebih tua, tunduk sedikit sebagai tanda hormat, jangan dibuat main. Ada nasihat tentang beratur, memberi laluan, dan menjaga kebersihan. Malah ada senarai frasa asas bahasa Melayu yang ditulis bersama sebutannya agar ahli keluarga boleh menggunakannya. Selamat pagi, terima kasih, maafkan saya, minta izin. Seolah-olah penulisnya tahu bahawa kata-kata kecil ini adalah jambatan yang membuatkan orang asing berasa selamat. Saya membaca sehingga kebahagiaan bertajuk Pelan B, Pelan C, Pelan D, dan terhenti. Pelan kontingensi ditulis dengan begitu serius, seperti pelan tindak balas kecemasan sebuah organisasi. Jika hujan lebat, tukar ke lokasi dalam bangunan yang tidak jauh berjalan. Jika anak-anak letih atau meragam, batalkan satu aktiviti dan tambah masa rehat. Jika cuaca terlalu panas, kurangkan aktiviti luar, tambah masa di pusat membeli belah untuk menyejukkan badan. Jika ada yang sakit, senarai hospital terdekat, nombor kecemasan, nombor insurans, dan langkah-langkah yang perlu diambil. Malah, jika terpisah di tempat yang sesak, ada titik pertemuan alternatif dan cara berhubung yang terperinci. Saya menutup mulut tanpa sedar. Ini sudah melampaui perkataan teliti. Ini adalah kasih sayang dalam bentuk persediaan. Kasih sayang yang tidak membiarkan ahli keluarga terkejut. Kasih sayang yang tidak membiarkan orang asing menanggung beban akibat ketidaksediaan kita. Dan kemudian saya melihat halaman terakhir. Senarai cendera hati.
Tetapi walaupun untuk cendera hati, ia bukan sekadar beli apa sahaja. Ada nota, beli dari sumber yang tidak mengambil kesempatan. Tawar harga dengan sopan, jangan menekan. Jika peniaga tidak selesa, senyum dan berlalu pergi. Seolah-olah penulisnya mahu urus niaga itu menjadi satu bentuk saling menghormati, bukan satu kemenangan. Di hujung kertas itu, ada satu ayat yang membuatkan tangan saya kaku. Sepanjang perjalanan ini, kita akan membuatkan setiap orang yang kita temui berasa selesa. Satu ayat, tetapi ia seperti satu sumpah senyap yang tidak perlu didengari oleh sesiapa selain orang yang berniat untuk melakukannya. Saya mengangkat muka memandang Encik Amir. Anda tahu tak, ini bukan peta, kata saya perlahan. Ini adalah pelan untuk tidak menjadikan dunia ini lebih sukar. Encik Amir mengangguk, seolah-olah menunggu saya mengucapkan kata-kata itu. Ya, jawabnya. Dan kerana mereka bersedia seperti ini, apabila mereka tiba di lapangan terbang, mereka tidak menimbulkan masalah. Mereka tidak perlu menjerit. Mereka boleh membantu orang lain walaupun mereka sendiri letih. Petugas di pejabat harta karun yang mendengar dengan senyap, bersuara perlahan seolah-olah takut mengganggu tetapi ingin berkata sesuatu. Bila fail ini sampai, ramai kaki tangan di sini minta salinannya. Dia tersenyum malu, bukan untuk rujukan melancong, tetapi untuk mengajar anak-anak bahawa apabila kita pergi ke mana-mana, kita patut pergi dengan cara yang menghormati tuan rumah. Kata-kata itu membuatkan saya merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dada. Kerana sebaik sahaja kebaikan itu disalin, ia bukan lagi menjadi tiruan. Ia menjadi satu penyebaran standar kemanusiaan. Saya menutup fail itu perlahan-lahan. Di dalam hati, saya tahu cerita ini sudah melangkaui lapangan terbang. Ia adalah tentang satu budaya yang melatih ahlinya untuk memikirkan orang lain dahulu bukan untuk dipuji, tetapi agar dunia ini boleh didiami bersama dengan lebih ringan. Saya keluar dari pejabat harta karun dengan fail lutsinar yang masih terasa hangat di tangan. Walaupun ia hanya kertas, niat yang tercetak di atasnya membuatnya terasa berat seperti sesuatu yang nyata. Encik Amir berjalan di sisi saya tanpa bersuara. Dia seperti seseorang yang tahu bahawa jika dia bercakap sekarang, suaranya akan mengganggu perasaan yang sedang mendap di dalam hati saya. Kami berjalan kembali ke Dewan Utama, di mana keriuhan kembali. Suara pengumuman, bunyi seretan bagasi, suara ketergesa-gesaan. Tetapi saya merasakan saya tidak lagi berada di dalam kebisingan itu seperti dahulu. Saya seolah-olah berdiri di luar, memandang manusia yang sedang berlari mengikut kebiasaan. Saya mula faham bahawa banyak kekalutan bukanlah takdir. Ia adalah hasil gabungan ribuan ketidaksediaan kecil. Dan sebaliknya, ketenangan juga adalah hasil gabungan ribuan tindakan memikirkan orang lain. Cerita ini tidak berakhir di lapangan terbang, Puan Nisha, kata Encik Amir akhirnya, seolah-olah membuka satu lagi pintu. Ia sudah merebak keluar, ke bandar. Dia membawa saya untuk bertemu seseorang yang tidak saya sangka ada kaitan. Pengurus sebuah butik jenama mewah di sebuah pusat membeli belah besar di tengah Kuala Lumpur. Pusat membeli belah yang dikenali sebagai ruang cahaya dan impian. Kami duduk di sebuah kafe yang menghadap ke laluan panjang pusat membeli belah itu. Orang lalu lalang seperti satu lagi aliran sungai, tetapi aliran yang melalui cermin dan logo keemasan. Wanita yang bertemu kami memperkenalkan dirinya sebagai Puan Katrina. Dia adalah pengurus butik jenama Eropah di Pavilion Kuala Lumpur. Berpakaian ringkas tetapi mahal. Matanya tajam seperti orang yang boleh membaca pribadi seseorang dari kasutnya. Puan bertanya tentang kumpulan pelanggan itu, kan? Mulanya tanpa perlu saya bertanya. Biar saya berterus terang. Mereka telah mengubah cara kerja butik kami. Saya menolak buku nota saya ke hadapan. Mengubah bagaimana? Puan Katrina tergelak pendek, seperti orang yang pernah terkejut sebelum ini. Kebanyakan pelanggan masuk ke butik dan berjalan-jalan. Cuba sentuh, tanya harga, fikir-fikir. Kemudian datang balik. Dia menunjuk ke arah hadapan butiknya seolah-olah sedang melihat gambaran itu. Tetapi kumpulan ini, mereka masuk dan terus menuju ke satu tempat, seolah-olah tahu di mana barang itu berada. Dia meniru suara pelanggan dengan tepat. Model ini, warna ini, saiz ini, ada tak? Kemudian dia menggelengkan kepala. Ada yang tahu kod produk, tahu tahun keluaran, tahu batch mana yang popular dari ulasan. Malah tahu tarikh stok baru masuk sampai kaki tangan saya pun malu. Saya teringat akan fail pelan induk itu dan mula faham. Kesediaan mereka tidak terhad di lapangan terbang. Ia adalah cara hidup. Dan yang benar-benar membuatkan kami terpaksa berubah, sambungnya, ialah mereka telah mengira segalanya.
Dia mengeluarkan sekeping kertas nota dari beg tangannya. Ini nota yang salah seorang pelanggan tertinggal. Dia tulis harga di Malaysia, harga di negara dia dalam dirham, berapa banyak cukai boleh dapat balik, kadar pertukaran mata wang pada hari itu. Kesimpulannya, beli di Kuala Lumpur lebih jimat berapa peratus. Saya mengambil kertas itu dan melihat angka-angka yang tersusun padat seperti kerja perakaunan. Niatnya jelas. Mereka tidak membeli dengan emosi. Mereka membeli dengan rasa tanggung jawab terhadap wang mereka sendiri dan terhadap orang yang terpaksa menanggung beban pemulangan barang. Puan tahu tak, Puan Katrina merendahkan suaranya seolah-olah takut orang lain mendengar rahsia butiknya. Kadar pemulangan barangan dari kumpulan ini hampir sifar. Dia tersenyum. Sebab mereka sudah kaji. Mereka yakin baru beli. Bukan beli dulu, baru fikir kemudian. Ungkapan tidak mencipta beban kembali lagi, kali ini dalam konteks perniagaan. Kerana pemulangan barang adalah beban yang tidak kelihatan bagi kaki tangan dan keseluruhan sistem di belakang tabir. Puan Katrina menyimpulkan dengan satu ayat yang sangat tajam. Pelanggan seperti ini membuatkan butik kami mahu menjadi lebih hebat. Kami terpaksa melatih kaki tangan agar benar-benar tahu maklumat, menyediakan stok yang tepat. Bukan sekadar senyum manis dan menjual dari hari ke hari. Saya terdiam kerana ayat itu serupa dengan kata-kata Encik Amir. Mereka tidak memaksa, tetapi membuatkan orang lain mahu menjadi lebih baik dengan sendirinya. Dari pusat membeli belah itu, Encik Amir membawa saya kembali ke Kelia. Tetapi kali ini, bukan untuk melihat penumpang. Dia membawa saya untuk melihat hasilnya. Di dalam sebuah bilik dengan pelbagai skrin dan peta bergerak di dinding, seperti bilik kawalan sebuah bandar. Seorang lelaki sedang menunggu kami. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Encik Taufik dari pasukan analisis data aliran penumpang. Perwatakannya pendiam, tetapi matanya bersinar seperti seorang yang mencintai angka. Saya akan tunjukkan dua imej, katanya, lalu menekan butang pada alat kawalan jauh. Imej pertama menunjukkan laluan purata penumpang biasa dari daftar masuk ke pintu perlepasan. Laluan itu kelihatan berselirat seperti benang kusut. Purata berjalan kaki sekitar 2.8 km, katanya. Sebab sesat, berhenti bertanya, salah jalan dan patah balik. Dia menekan butang untuk menukar imej. Imej kedua adalah laluan kumpulan itu. Laluan itu lebih pendek, lebih lurus. Purata 1.4 km, katanya. Separuh sahaja saya terpacul berkata. Sebab mereka sudah membuat kajian, Encik Taufik mengangguk. Ya, dan bukan sahaja laluan. Mereka melalui pusat pemeriksaan lebih cepat. Menggunakan lebih sedikit masa di kawasan-kawasan sesak kerana mereka bersedia. Dia berhenti sejenak, lalu mengucapkan satu ayat yang membuatkan saya terpaksa mencatatnya serta-merta. Tingkah laku sekumpulan orang ini telah membolehkan kami mengubah suai lapangan terbang. Ubah suai bagaimana? Saya bertanya pantas. Encik Taufik mengezoom imej di skrin, menunjukkan kedudukan papan tanda dan kawasan tempat duduk. Kami alihkan beberapa papan tanda, ubah kedudukan kerusi menunggu. Tambah laluan pejalan kaki, kurangkan titik di mana orang sering berkumpul. Dia berpaling kepada saya. Kami meniru tingkah laku terbaik yang kami lihat. Dan hasilnya, keseluruhan aliran penumpang menjadi lebih baik. Lebih baik sebanyak mana? Saya bertanya. Tahu jawapannya pasti dalam bentuk angka. Encik Taufik tersenyum nipis. 18%, katanya, seolah-olah tidak mahu berbangga tetapi tidak dapat menyembunyikan rasa puas hatinya. Kami tidak melakukannya hanya untuk kumpulan itu, tetapi ia bermula dari pemerhatian terhadap mereka, dan ia menjadi manfaat untuk semua orang. Saya berpaling memandang Encik Amir. Dia tidak tersenyum lebar, tetapi di matanya ada cahaya seseorang yang telah memikul seluruh lapangan terbang ini sepanjang hidupnya, dan baru sahaja menemui sebab baru untuk terus memikulnya. Saya teringat hari pertama dia menelepon. Dia berkata mereka sedang mengubah sistem. Pada masa itu, saya fikir dia melebih-lebih untuk menarik saya membuat berita. Tetapi sekarang, saya sedar dia sebenarnya tidak cukup berkata-kata. Kerana apa yang benar-benar berubah bukan hanya papan tanda, bukan hanya kedudukan kerusi, bukan hanya purata masa di lorong pemeriksaan. Apa yang berubah ialah standar di dalam hati para pekerja dan standar di dalam hati para pengembara. Apabila sekumpulan orang menunjukkan bahawa adalah mungkin untuk tidak menyusahkan orang lain mula mempersoalkan mengapa kita pernah menerima kekalutan sebagai sesuatu yang normal selama ini. Saya menutup buku nota saya perlahan-lahan, dan saya tahu, jika saya mahu menulis artikel ini sejujur-jujurnya, saya mungkin tidak boleh menulisnya dengan suara seorang wartawan,
tetapi dengan suara seorang manusia yang baru sahaja diingatkan bahwa kebaikan yang kecil itu sebenarnya tidak kecil sama sekali. Ia adalah satu gelombang, dan gelombang itu sedang merebak dari segelintir orang ke seluruh bandar. Malam itu, saya duduk di hadapan komputer lebih lambat daripada biasa. Seluruh bandar masih terang benderang, tetapi di dalam kepala saya, ia senyap yang aneh. Saya membuka file baru, menaip tajuk, dan kemudian berhenti. Saya baru sedar cerita ini sukar untuk ditulis. Bukan kerana tidak cukup maklumat, tetapi kerana ia menyentuh sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar berita baik atau kisah inspirasi. Saya teringat tangan yang menghulur untuk membantu anak kapal semasa gelora udara. Teringat doktor yang bangun tanpa teragak-agak. Teringat nenek yang mendukung bayi tanpa memalukan ibunya. Teringat ucapan perlahan di kaunter. Tidak mengapa, encik. Buat perlahan-lahan pun tak apa. Dan image file lutsinar yang tertulis, kita akan membuatkan setiap orang yang kita temui berasa selesa kembali lagi. Mungkin soft power yang sebenar bukanlah budaya yang dijual dengan gemerlapan cahaya dan warna. Ia adalah budaya yang diamalkan pada waktu tiada siapa yang melihat. Waktu kita letih, waktu kita takut, waktu kita mempunyai hak untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kita masih memilih untuk tidak menjadikan dunia ini lebih berat. Saya menaip satu ayat ke dalam artikel saya. Soalan, adakah Anda dari Dubai? Bukan lagi sekadar bertanya tentang kewarganegaraan. Ia bertanya, adakah Anda salah seorang daripada mereka yang membuatkan orang lain berasa selesa? Dan saya tahu, selepas ini, apabila saya mengembara, saya mungkin tidak akan lagi cuba membuatkan orang mengingati nama negara saya dengan kata-kata. Saya akan membiarkan mereka mengingatinya melalui kesenyapan yang sopan, melalui kesabaran ketika beratur, melalui tindakan membuang sampah sendiri, dan melalui senyuman kecil yang memberitahu dunia, kami datang ke sini dengan rasa hormat,